A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini, yang membolehkan kita berada walaupun dalam keadaan hujan di luar sana, kita masih lagi dapat bersama dalam bersolat maghrib secara berjemaah. Solat di awal waktu, solat di mana tempat azan diazankan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menghitung ini sebagai satu pahala di hari akhirat nanti, insyaAllah. Dan seterusnya diikuti pula dengan tazkirah pada malam ini, yang mana kita menyambung semula siri kita punya pengajian dalam bab eskatologi Islam, iaitulah rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dan beliau adalah ulama yang lahir pada era 600 Hijrah di Cordoba. Hari ini Cordoba dah jadi Spanyol, salah satu daripada kawasan Spanyol. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Cordoba, sedih melihat masjid Cordoba tu. Besarnya macam Masjid Nabawi, tapi dalamnya penuh dengan gereja. Luar nampak masjid, dalam gereja kan, penuh organ, patung-patung macam-macam. Dan kalau pernah pergilah. Baik, beliau adalah ulama yang mengarang Al-Jami' lil Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi, masyhur dengan kitab tafsir beliau. Dan selain daripada itu, beliau telah mengarang satu kitab, iaitu At-Tazkirah fil Ahwal Mauta wa Akhirah, iaitulah kitab rahsia kematian ini. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahaskan berkaitan dengan tiupan sangkakala. Semua kita yakin dan percaya bahawa alam ini bakal berakhir. Bahkan semenjak ni macam-macam viral ada dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya, menunjuk seolah-olah kiamat betul-betul nak datang dah. Antaranya hijau bumi Mekah ini, kan? Mekah hijau. Saya baru balik 2-3 hari lepas pun memang betul pun Mekah tu hijau lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif tu, laluan daripada Mekah ke Taif hijau semua, dan laluan ke Jeddah pun sama juga hijau. Kenapa hijau? Itu memanglah macam mana hijau kan, seminggu hujan betul-betul hijau lah gitu kan. Dia ada pokok lah sebenarnya kan. Pokok ada dekat bukit-bukit batu, nampak je batu secara mata kasar, tapi ada dia punya daun-daun. Bila kena hujan, menghijaulah dia. Menghijaunya bumi Arab ini juga salah satu daripada ada riwayat mengatakan berkaitan dengan akan berlakunya hari kiamat apabila bumi Arab ini subur menghijau. Asalnya kering kontang tetapi tiba-tiba menghijau. Maka juga salah satu daripada satu alamat tentang berlakunya hari kiamat. Baik, kita bahaskan perkara itu kemudian insyaAllah. Yang hari ini kita nak meneruskan pengajian. Hari itu kita dah bincang pasal sangkakala, tiupan sangkakala. Cuma ada sedikit lah, kita nak tambah sikit nota kaki di situ kan, berkaitan dengan tiupan sangkakala ini. Seperti mana kita maklum bahawa tiupan sangkakala ini ada di 2 riwayat daripada ulama'. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan, ada yang kata 2 kali tiupan. Maka dalam kitab Imam Al-Qurtubi ini, beliau menyatakan tiupan hanya 2 kali sahaja. Satu tiupan mematikan dan menghancurkan alam ini sekaligus. Itulah tiupan mati, itulah tiupan hancur alam. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, alam ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat alam ini macam digulung kapet, gulung sejadah. Begitulah alam yang seluas-luas ini akan digulung oleh Tuhan. 7 petala langit, 7 petala bumi ini akan digulung oleh Tuhan, macam roti gulung aja. Begitulah. Itulah kebesaran Allah Ta'ala daripada tiupan sangkakala yang pertama.
Kemudian berlaku pula tiupan sangkakala yang kedua, kata Imam Al-Qutubi, tuan kitab, menyatakan bahawa tiupan yang kedua menghidupkan semula manusia-manusia, haiwan-haiwan, jin dan sebagai makhluknya hidup kembali. Maka ada dinyatakan di sini hadis berkaitan dengan berapakah tempoh masa berlakunya tiupan satu ke tiupan yang kedua. Berapakah durasi masa? Maka satu hari seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa lama tempoh masa antara dua tiupan sangkakala tersebut?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah selama 40, kata Nabi. Abu Hurairah tanya lagi, 40 hari ke ya Rasul? Kan? 40 apa tu? 40 apa? Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa Abu Hurairah tak tanya, dia dengar je 40 dah. Sahabat lain yang tanya, "Ya Abu Hurairah, kau dengar Nabi kata hari tu 40 apa?" "Aku pun tak tahu," kata Abu Hurairah kan. Dia tak sempat tanya, pada Nabi 40 apa. 40 hari ke, 40 jam ke, 40 tahun ke, 40 apa, wallahu alam. Tidak ada satu dalil yang jelas menyatakan di situ. Bahkan tidak ada juga nukilan para ulama berkaitan dengan 40 apa. Namun ada yang mengatakan bahawa ianya adalah 40 tahun. Jadi itu satu riwayat yang dhaif lah. Tapi yang sahihnya adalah Nabi sebut 40 saja. 40 apa, wallahu alam. Maka itulah durasi masa antara tiupan yang pertama, dah hancur bumi ni, dah digulung alam ni, nak ditiup pula tiupan yang kedua, wallahu alam. Nabi tak sebut di situ tiup berapa lama. Cuma yang Nabi sebut adalah setelah mana tiupan sangkakala yang kedua itu ditiup, maka manusia akan dibangkitkan daripada kubur mereka. Kok mana pun kita ni mati, sama ada mati dalam kubur ke, mati dalam perut rimau ke, mati berkecil ke, mati tak ada jasad, dah hilang apa pun, semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis yang menyebutkan bahawa contoh manusia apabila mati dimasukkan dalam kubur, bahawa mereka ini bila mati menjadi tulang, tulang mereka hancur di bawah bumi, melainkan satu tulang, kata Nabi. Kan ada satu bahagian, kata Rasulullah, di tubuh manusia yang Allah akan gunakan, kata Rasulullah, untuk menghidupkan semula manusia. Itulah daripada tulang ekor. Tulang ekor. Tulang belakang kita ni tuan-tuan, tulang belakang kita ni ujung bawah sekali, dekat tulang punggung itu, disebut sebagai koktail. Koktail pula. Itu koktail tu ayo koktail kan. Koksik namanya kan. Koksik. Koksik tu maksudnya tulang yang hujung sekali. Ini tidak akan dihancurkan. Bahkan memang terbukti pun secara sainsnya bahawa berlaku hari ni kalau sekiranya ada pembangunan nak ambil tanah kubur mana-mana kan, nak dibangunkan, develop ke apa semua, biasalah majlis agama ni pergi uruskan pemindahan mayat ke tempat yang baru. Bahkan ramai yang menjumpai, saya sendiri pun pernah tengok yang namanya koksik ini, memang betul tulang. Sebab apa? Sebab ini kubur lama betul. Kubur orang Islam lama, batu nisan, tanah pun dah rata dah sama dengan tanah. Tinggal batu nisan aja. Ini tandanya ratusan tahun mungkin, wallahu alam. Tapi bila digali balik, itu tulang dah tak ada. Tulang pun dah tak ada, tapi ada satu tulang lah tu. Tulang koksik itu macam tajam sikit bentuknya kan. Dia macam tajam sikit lah. Dan berkilat. Ini kita pernah tengok secara mata kasar sendiri. Bila digali apa semua, cari tulang koksik ni, barulah dibungkus balik dengan kain kapan apa semua, kita pindahkan. Bahawa ini tulang, kata Nabi, tidak akan dihancurkan. Daripada tulang itulah Allah Ta'ala menghidupkan semula manusia ini. Jadi apabila dihimpunkan manusia semula, ketika mana nak dibangkitkan daripada kubur, Allah Ta'ala turunkan yang namanya hujan ke atas tulang-tulang ini. Maka kata Rasulullah, dia hidup seperti mana tumbuh-tumbuhan hidup. Dia hidup balik, manusia tu hidup semula. Kan? Begitulah keadaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu kita cerita berkaitan dengan sangkala dan juga apa yang dibangunkan sebagai hari kebangkitan. Dan hari ini kita nak tengok pula berkaitan dengan padang mahsyar. Ya? Apabila manusia ini dah dibangkitkan, manusia tak duduk aja kat kubur tu, tak ada. Maka manusia semua akan dihalau menuju ke padang mahsyar.
Maka tuan-tuan boleh rujuk pada tuan kitab, iaitu saya yang ada kitab, boleh rujuk muka surat 289 bab yang keempat, iaitu padang mahsyar. Kata tuan kitab, al-hasyar maknanya pengumpulan, iaitu al-hasyar menghalau ataupun pengusiran. Ada 4 bentuk, iaitu 2 di dunia dan juga 2 di akhirat katanya. Adapun yang di dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ada perkataan hasyar kat situ. Ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Al-hasyar maksudnya usir. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka daripada sesaan Allah. Maka Allah mendatangkan sesaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan perasaan takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, dan tangan orang mukmin yang mengepung mereka dari luar. Maka ambillah pengajaran daripada peristiwa itu, wahai orang yang celik mata hati. Surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Inilah pengusiran yang pertama. Kata Imam Al-Qutubi, mereka adalah kaum Yahudi yang pada mulanya dibiarkan dan belum pernah diusir. Tetapi kerana Allah Ta'ala menetapkan bahawa mereka akan diusir, maka azab mereka di dunia ditangguhkan. Pengusiran pertama yang mereka rasakan di dunia adalah ketika mereka diusir ke negeri Syam. Kata Ibn Abbas, orang yang meragui bahawa pengusiran pertama adalah pengusiran mereka ke negeri Syam, maka hendaklah membaca ayat ini, kerana Nabi SAW telah memerintahkan mereka, keluarlah kamu semua. Mereka menjawab, ke mana? Kata Rasulullah, ke bumi mahsyar, iaitulah ke Syam. Ini peristiwa iaitu Bani Nadir, kan, kaum Yahudi yang berada di Madinah Al-Munawwarah diusir oleh Nabi. Kenapa mereka itu diusir? Kerana mereka ini telah berkomplot dengan Quraisy yang berada di Mekah dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ataupun perang Ahzab ialah perang yang ketiga terbesar dalam Islam. Perang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Khandaq. Perang Khandaq ini menyaksikan umat Islam 3,000 orang menentang 10,000 kafir Quraisy. Quraisy dan juga Yahudi telah berkomplot. Yahudi serang dari dalam, Quraisy nak serang Nabi dari luar. Tapi Nabi dengan bantuan wahyu, Nabi tahu ini orang Yahudi telah melanggar bai'ah ataupun piagam Madinah yang telah disepakati. Maka akhirnya Nabi telah menghalau mereka ini keluar sebelum perang itu berlaku lagi. Ini perang Ahzab. Saya rasa tuan-tuan yang pernah pergi umrah biasa dengarlah cerita tentang Ahzab ini ataupun perang Khandaq ini. Maka itu adalah usiran. Maka usia itu disebut sebagai hasyar. Kata tuan kitab, itu yang pertama lah, ya. Hasyar yang kedua pula ialah apa yang dijelaskan dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas ala salasi tara'iq, raghibina rahibina wasnan ala ba'ir wa salasatun ala ba'ir wa arba'atun ala ba'ir wa asharatun ala ba'ir wa yahsyuru baqiyatuhumun nar taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsaw. Manusia akan dikumpulkan dalam 3 kumpulan. Satu kumpulan adalah kumpulan orang yang rindu kepada Allah, iaitu Ar-Raghib, dan sentiasa takut padanya, iaitu Ar-Rahib. Ini biasa kan istilah Targhib wa Tarhib, memberi kabar gembira, memberi kabar takut. Satu kumpulan adalah kumpulan yang berangkat dengan menunggang satu unta berdua, satu unta untuk bertiga, satu unta untuk berempat, satu unta untuk 10 orang. Sedangkan bakinya dihimpun oleh api, di mana api itu akan sentiasa bersama mereka, baik pada waktu siang maupun malam, dan baik pada waktu pagi maupun petang. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pengusiran kedua ini, kata Qatadah, ialah api yang menghalau mereka dari timur dan barat.
Mereka tinggal tempat di mana sahaja mereka sukai, api itu turut ada, dan api itu berhenti di mana sahaja mereka berhenti. Sedangkan siapa yang lambat akan dibakarnya. Inilah yang dikatakan oleh Qadhi Iyad, iaitu pengusiran ini berlaku di dunia sebelum kiamat dan sebagai tanda terakhir daripada tanda-tanda berlakunya kiamat. Kata Tuan Kitab bahawa dunia ini sebelum menjelang kiamat yang betul-betul menghancurkan dunia, terbakar bumi ini seluruhnya. Bumi ini terbakar tuan-tuan. Habis segala pokok apa semua, bangunan terbakar. Dan api itu akan mengejar manusia. Yang mana lambat akan dibakar oleh api tersebut, yang mana sempat lari maka mereka semua akan dihimpunkan. Maka itu namanya Al-Hasyar, tempat dihimpunkan manusia. Tapi ini belum berlaku kiamat lagi. Ini baru di dunia dulu. Okey, ini dua istilah. Satu Al-Hasyar tentang Yahudi tadi, dihalau ke bumi Syam. Satu lagi istilah Hasyar ialah api yang akan menghalau manusia ke satu kawasan lah. Maka ada yang katakan dalam hadis, di manakah manusia akan berhimpun apabila api ni satu dunia terbakar, manusia ke mana? Ke Mekah ke, ke Madinah ke, ataupun ke Kajang ke mana kan manusia dia pergi. Maka kata hadis lain menyatakan bahawa tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga api ini keluar daripada bumi Hijaz. Dia akan keluar daripada bumi Arab dan menghalau manusia ke mana? Ada yang dikatakan menghalau manusia itu ke Syam juga. Itulah ke hari ini Syam disebut sebagai Baitul Muqaddis lah. Sebab itulah hari ini Baitul Muqaddis direbut oleh manusia begitu dahsyat sekali. Baik Islam pun nak, baik daripada orang Kristian pun nak, semua nak. Kalau boleh Baitul Muqaddis tu dia punya. Ya, okay, baik. Jadi ini cerita berkaitan dengan hasyar ataupun tempat kumpulan ataupun mahsyar di dunia, tu ada dua. Hasyar yang ketiga pula, kan hasyar yang ketiga boleh rujuk terus pada surat 296, iaitulah kepengusiran mereka ke padang mahsyar, kata Tuan Kitab. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kata Allah, dan ingatlah pada hari ketika kami gerakkan gunung Danang dan kamu akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun daripada mereka. Yang ni, yang ni hasyar yang ketiga, iaitu padang mahsyar. Yang ini dah masuk ke hari akhirat, ya. Pengusiran manusia menuju ke padang mahsyar. Hasyar yang keempat ialah pengusiran atau dihalau mereka ke dalam syurga ataupun neraka. Firman Allah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Ini surah Maryam ayat 45. Makna kata dah selesai urusan di padang mahsyar, manusia masing-masing dihalau oleh Tuhan. Nah, cepat masuk syurga, yang syurga tu cepat masuk, yang mana neraka tu cepat terjun. Itulah dihalau, al-hasyar. Maka itu istilah tadi, ya. So ada dua istilah di dunia, dua istilah di akhirat. Jadi kita nak bahaskan pada hari ini ialah istilah akhirat lah, iaitulah tentang padang mahsyar. Tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, padang mahsyar ni apa tuan-tuan? Itu persoalan dia kan. Padang mahsyar ni apa? Padang bola ke? Macam padang bola ke padang mahsyar ni? Ada satu riwayat mengatakan bahawa padang mahsyar ini ialah satu tempat himpunan yang lapang, berlantaikan besi, berbumbungkan tembaga, kan? Ni ada satu tempat, satu riwayat menyebutkan begitulah tempatnya. Tuan-tuan boleh bayangkan satu tempat yang berlantaikan besi, berbumbungkan tembaga, matahari sejengkal atas kepala. Inilah yang dikatakan sebagai padang mahsyar. Bahkan ada Tuan Kitab ini menyatakan bahawa dia membawa satu analogi yang mudah faham lah, kata Tuan Kitab. Padang mahsyar ini, kata dia, ibarat 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi dilepehkan dia tu dan dibentangkan, katanya. Bermakna kita tahu tuan-tuan, dengan alam semesta kita ni berapa jauh kan. Kita dengan planet-planet lain pun jauh, juta kilometer. Bayangkan ini 7 lapisan langit dibentangkan, kata Tuan Kitab, ibarat sehelai kertas, kata dia kan. Macam ni lah, ibarat sehelai kertas gitu, dilepehkan. Dan manusia akan dihimpunkan di sini.
Tempatnya putih, lurus, saujana mata memandang, siang dan tiada malam. Maka inilah yang dikatakan sebagai padang mahsyar. Jadi manusia, haiwan, jin, semuanya akan dikumpulkan di sini. Kata Abu Ya'la, satu hari di padang mahsyar ini bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Maka kita, kata Nabi, akan berdiri setengah hari aja, kan? Satu hari di padang mahsyar 50,000 tahun dunia. Ini hadis sahih tuan-tuan, riwayat Abu Hurairah, boleh rujuk pada hadis tersebut. Kita akan berdiri di padang mahsyar. Yang kata berdiri, ramai-ramai diri, nak tunggu amalan dimulakan, hisap dan dibantangkan kita punya carta amalan kita, DB ke apa semua tu. Kita berdiri hanya setengah hari, bukan sehari pun. Bermakna setengah hari berapa? Separuh lah kan, separuh hari, iaitu 25,000 tahun kan. Itulah durasi masa kita akan berdiri di padang mahsyar. 25,000 tahun akan berdiri di padang mahsyar. Dan orang beriman akan tenang, kan, tenang. Kerana apa? Kerana mereka ini diberikan satu syafaat. Inilah kelebihan kan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kata Nabi, manusia akan dihalau ke padang mahsyar ini sama ada berjalan kaki, tanpa berkasut, dan tidak berpakaian, dalam keadaan belum berkhatan. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Manusia apabila bangkit aja daripada kubur mereka, mereka akan berjalan kepada mahsyar ini. Kita semua akan berjalan ni, saya, tuan-tuan kita semua ni, baik laki perempuan, tak berpakaian, jalan kaki. Orang laki istilah tak berkhatan lah kan. Dalam hadis yang lain ada sebut jelas mengatakan bahawa manusia, kata Nabi, akan berjalan kepada mahsyar tidak berpakaian, dalam keadaan istilahnya berhasyafah. Iaitu hasyafah ni berkulup kan, bermakna tak berkhatan lah. Lelaki tidak akan berkhatan, gitu. Dan akan dihalau terus kepada mahsyar. Aisyah ketika mana mendengar Nabi cerita hadis ni, dia tanya, ya Rasulullah, kalau gitu malu ya Rasulullah kan. Gitu kan, ramai-ramai jalan, tempat ranting itu jalan macam kan. Malulah saya, kata Aisyah kan. Orang tengok barang ni, kata Nabi apa dia? Suasana ketika itu, kata Rasulullah, begitu dahsyat sehingga kan manusia tidak ada masa untuk memikirkan orang lain. Begitulah. Ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Suasana pada mahsyar ketika itu begitu dahsyat sekali. Orang semua debar menunggu apa yang akan dapat, apa yang akan diterima oleh dia, amalan dia dan sebagainya. Jadi dia tak ada masa dah nak tengok orang lain, kata Nabi. Ya, mungkin Aisyah ada fikir secara logik lah kan. Yelah, secara logiknya kalau kita hari ni boleh semua kan, orang ni tengok apa kan, tengok peri gitulah. Tapi ini di padang mahsyar tidak ada masa untuk menilai orang ataupun nak melihat orang. Masing-masing, kata Rasulullah, sibuk dengan diri masing-masing. Suami tidak akan memikirkan pada isterinya, anak-anak tak akan fikir pada hai ayah, mak ayah. Mak ayah tak ada masa nak fikir hal keadaan anak-anak dia. Masing-masing sendiri punya amalan lah, ya. Maka kalau kita lihat di dunia pun, kita debar kan, nak menunggu interview ke, nak menunggu viva ke, mana tahu kan. Itu pun kita debar nak menunggu ni. Ini kan pula manusia, sama ada syurga atau neraka, itulah dan perakhirannya. Maka semua orang pun busy dengan hal masing-masing. Namun kata ulama, ada golongan yang mendapat pakaian. Walaupun tadi Nabi kata semua yang akan bangunkan begitu, namun ada golongan manusia yang akan mendapat pakaian di padang mahsyar. Yang ini istimewa. Dan kata Nabi SAW, orang yang pertama yang mendapat pakaian di padang mahsyar ialah Nabi Ibrahim AS. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi Ibrahim orang yang pertama sekali mendapat pakaian, diikutilah dengan para rasul dan juga nabi-nabi yang lain. Juga kata ulama, orang-orang yang beriman dan soleh ada harapan untuk mendapat pakaian juga. So kita doa tuan kan, doa pada Allah Taala supaya kita termasuk dalam golongan yang soleh dan solehah ini, dan juga mendapatlah pakaian kan, supaya Allah Taala menutup
kita punya aib kita daripada masyarakat ini, daripada dilihat orang. Begitulah. Ya. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, ni sebuah hadis dalam riwayat Abu Daud, ni adalah hadis yang sahih. Kata dia, Nabi mengatakan bahawa manusia mampu berpakaian di pada mahsyar ialah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukan ia dengan satu apa pun, dan mereka akan pakai pakaian yang terakhir ketika mereka mati. Ketika mana mati tu, itulah pakaian yang dia akan pakai besok di pada mahsyar. Sebab tu kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada anak-anak dia, pastikan wahai anak-anakku, ketika mana aku mati, pakaikan aku dengan pakaian yang paling baik sekali. Paling baik, paling cantik, paling mahal, tak apalah, kan? Sebab aku dengar hadis Nabi, manusia besok di pada mahsyar boleh dapat pakaian kalau yang beriman pada Allah Ta'ala, dan dia akan pakai pakaian apa yang dia mati tu. So hari ni kita mati 3 helai kan, 8 lelaki kan, perempuan 5 helai. Boleh ke kita sarung jubah kan? Kan? Boleh ke sarung jubah? Nabi SAW ketika mana anak baginda wafat lah kan, anak baginda wafat, Nabi juga membentangkan daripada antara kain kapan dah dikapankan, tapi lapik Nabi pernah lapikkan dengan bahagian jubah luarnya. Dia Arab kan pakai 2 jubah, satu jubah dalam, satu lagi jubah yang luar, macam imam masjid ada haram kan, yang pakai tarik-tarik gitu tu. Yang luar tu kan Nabi pernah buka, Nabi pernah bentangkan di lantai kubur, ialah tanah apa semua, lapik, barulah diturunkan anak, dibalut kan. Jadi istilahnya kita hari ni pun boleh buat gitu, tak ada masalah lah. Cuma jarang lah orang buat kan, macam pelik lah amalan tu, tapi sebenarnya boleh buat. Jadi tuan-tuan boleh request besok kan, saya kalau mati jangan kain kapan 3 helai ni aja, kalau boleh balut saya dengan jubah ke apa lah, boleh buat, tak ada masalah kan, boleh request. Sebab benda tu Nabi pun pernah buat, cuma dalam uruf Melayu kita ni agak jarang lah benda tu berlaku. Kalau buat tu orang rasa pelik, apa hal ni pakai jubah apa semua kan, ada beri syafaat ke apa, tak adalah kita katakan ini jubah bagi syafaat ke apa semua, jangan buat benda gitu, itu semua khurafat. Tapi ceritanya Nabi pernah balutkan. Sebab apa? Sebab pakaian yang terakhir yang dibalut itu, besok kalau betul dia dapat pakai besok daripada mahsyar, itu pakaian dia, dengan jubah ridak luar ke apa, cuma begitulah keadaannya. Ya. Okey, baik. So pakai pakaian yang bagus-bagus apabila kita meninggal dunia. Kan pakaian kita kat dalam drawer tu banyak kan, jadi kita bolehlah pakaikan apa pun, tak ada masalah. Okey, baik. Seterusnya, apabila manusia sampai ke tempat yang telah dinyatakan kan? Tapi sebelum manusia sampai, maka ini juga ada satu hadis kan, tuan-tuan boleh rujuk ke muka surat 297. Rasulullah SAW bersabda, mereka pergi menuju kepada mahsyar tidak berjalan kaki dan tidak menggunakan suatu kenderaan, tapi mereka datang dengan duduk di atas unta dari syurga. Seluruh makhluk belum pernah melihat bentuk kenderaan semewah itu. Pelananya daripada emas, yang mengikat pinggangnya diperbuat daripada zabarjad. Mereka di atas kenderaan itu sehinggalah mengetuk pintu syurga. Yang ini cerita berkaitan dengan apabila manusia ini datang kepada mahsyar dalam 3 kelompok. Satu, berjalan kaki, bangun daripada kubur, dihalau kepada mahsyar, maka jalan kaki tanpa sepatu, berdarah-darah kaki pergi mahsyar. Kaki berdarah-darah tanpa pakai selipar, pergi kepada mahsyar, jalan kaki. Yang kedua, berjalan dengan menaiki kenderaan. Yang ini istimewa. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, setiap tahun adanya namanya ibadah korban. Jangan tak buat, sebab haiwan korban itu nanti kita akan tunggang pergi ke padang mahsyar. Kalau kita sembelih unta, untuk saya seekor, unta itulah kalau tuan-tuan ikhlas, duit rezeki itu halal apa semua, itu unta besok akan kita naik ke padang mahsyar. Kalau kita sedekah, kita korban lembu, naik lembu. Kalau kita sembelih kambing, kambing lah. Kita badan besar, kambing kurus, tak apalah, slow-slow kan, slow-slow, yang penting sampai juga kepada mahsyar dengan kambing. Baik, kalau nak rehat sikit,
Kambing tu biar banyak boleh bagi dengan tadi kan. Lah gitu. Tapi cerita dia haiwan korban itulah haiwan tunggangan kita besok kepada mahsyar. Dan yang ketiga kata Nabi yang lebih dahsyat, mereka berjalan kepada mahsyar dengan mukanya. Ini teruk. Inilah golongan yang akan diseret oleh malaikat kata Nabi. Jalan dengan muka kepada mahsyar. Muka tuan-tuan, kaki ke atas, muka ke bawah. Jalan kepada mahsyar. Pam pergi. Maka ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, boleh ke jalan dengan muka ni? Kan? Boleh ke manusia jalan dengan muka? Kata Nabi, apa pula nak heran? Seperti mana Allah Ta'ala hari ini mengizinkan kita jalan menggunakan kaki kita, begitu jugalah daripada mahsyar besok Allah Ta'ala akan izinkan mereka ini berjalan dengan muka mereka. Tapi ini golongan sampai pada mahsyar ya habis hancur muka kan. Sebab apa? Sebab dihempak-hempak muka dengan batu ke apa tak tahulah, apa-apa pergilah kepada mahsyar. Ini golongan yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahaja di pada mahsyar, sampai di assembly point gitu, dah sampai lah kot kepada mahsyar ni apa semua, apa pula yang berlaku? Maka kata Nabi, mereka ini akan dimasukkan, kata Nabi, umat aku akan dimasukkan ke dalam 12 golongan. Kan 12 golongan. Yang ini apabila ditanya oleh Muaz, ya Rasulullah, besok kami ni di pada mahsyar ni dapat sekelompok aja ke ataupun bagaimana? Semua boleh sama-sama ke kan? Ahli qaryah sama-sama ke ataupun macam mana? Kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam 12 golongan umat aku, kata Nabi. Dan Nabi cerita dalam keadaan Nabi nangis kan. Yang pertama sekali Nabi kata, ada golongan manusia yang tiada kaki dan tiada tangan. Inilah mereka yang selalu menyakiti hati jiran, kata Rasulullah. Kan buang sampah rata-rata, kan buang sampah kat rumah jiran, parking depan rumah jiran, buat dek je kan. Kan ataupun bakar mengecun malam-malam, pompang orang nak tidur kan. Contohlah jenis suka sakit hati jiran. Tambah juga kita hari ni kan, jiran kita ni kucing kan. Kucing tu kucing kita. Pergi berak rumah kita, rumah jiran kan. Ataupun rumah jiran dia punya kucing berak rumah kita. Marah tak? Oi marah kan. Kita tak mela kucing, tapi duduk seberak aja kita pun marah. Jadi orang yang selalu menyakiti hati jiran ni, kalau dia matilah tanpa ada redha jiran, mereka ni kata Nabi besok daripada mahsyar tak ada kaki, tak ada tangan dalam golongan ini. Yang kedua, golongan yang kedua ialah rupa kerbau pendek semua kan. Khinzir kan, rupa khinzir. Inilah mereka yang kata Rasulullah melengahkan solat 5 waktu. Bukan tak semayang, lengahkan. Kadang-kadang bila semayang subuh tu dah cerah sangat, bila semayang asar tu dah nak gelap sangat kan. Dah nak maghrib, dah nak semayang asar, subuh matahari dah nak muncul dah, baru semayang. Begitulah keadaannya. Jadi orang yang suka lengah-lengahkan ini, bangun besok muka o'ok semua. Muka o'ok semua. Yang ketiga, golongan dalam perut penuh ular dengan kala jengking. Inilah golongan kata Rasulullah enggan keluar zakat. Bahkan kita tahu, bukannya tak tahu, duit ada, keluarkan zakat. Hari ni macam-macam jenis zakat ada. Sebab kita hari ni macam-macam kerja ada. Kerja pendapatan sendiri, simpan ke ASP, ASB lagi, melabur lagi, saham itu, saham ini. Boleh buat semua, tak ada masalah. Yang penting syariah compliant, tapi zakat jangan lupa buat keluar. Yang keempat, golongan yang keluar darah di mulutnya. Mereka inilah yang suka menipu kan, suka menipu, cakap bohong aja. Keluar darah di mulutnya. Cakap tu semua bohong. Yang kelima, bau busuk seluruh badan. Inilah golongan yang suka mengambil keuntungan atas nama agama. Kan ini hari ni ada ke? Macam-macam ada kan. Macam-macam hari ni atas nama agama je, ini sunnah lah, ini makanan halal, sunnah Nabi lah, apa semua. Wallahu alam lah. Semua jual atas nama agama, tapi kamu menjual dalam keadaan menipu. Maka besok golongan yang kelima, bau busuk seluruh badan. Yang keenam, dicincang tengkuk dan juga bahu mereka. Mereka ni suka tengok filem-filem ataupun perkara-perkara yang tak senonoh masih hidup dalam dunia ni.
kan, cerita-cerita yang tidak elok. Hari ni banyak sangatlah cerita-cerita yang tidak baik ni apa semua kan. Kalau buka Netflix tu kan, bukan semua benda elok. Tu kena kawal elok-elok anak-anak tu kan. Netflix contohlah kan, hari ni mudah kan, Netflix, YouTube ke apa semua ni. Benda-benda yang cukup mudah diakses di hujung jari. So berhati-hati lah tuan-tuan. Kalau tidak besok golongan dicincang-cincang tengkuk dengan bahu mereka. Yang ketujuh, tak ada lidah dan keluar nanah. Inilah mereka yang payah mengakui kebenaran, degil, tolak benda betul. Kita cakap lah benda betul, tapi dia dengan perangai dia lah kan, dia rasa dia je betul begitu. Yang ke-8, berbaris dalam keadaan terbalik, kepala bawah, kaki ke atas. Inilah mereka yang melakukan maksiat, zina dan sebagainya. Yang ke-9, wajah hitam, mata biru, perut penuh api. Inilah golongan yang mana suka makan harta anak yatim. Kan, diberi amanah untuk jaga anak yatim, untuk jagalah anak yatim ni apa semua, tapi dia duk suka makan kan. Makin lama makin besar kereta, makin besar pula oining, makin besar rumah kan, gunakan harta anak yatim dalam keadaan melampau-lampau. Ini besok golongan ke-9. Yang ke-10, golongan kulit penuh kudis. Inilah mereka yang melawan cakap mak ayah kan, jadi setanggang, besok penuh menggerutu kulit. Yang ke-11, golongan buta mata, gigi kan ada jadi bertanduk begitu, perutnya penuh kotoran. Inilah golongan yang suka minum arak. Dan yang ke-12 adalah kata Nabi, golongan yang wajahnya bagaikan bulan purnama. Mereka ini melintas titian sirat sepatas kilat, dan Allah redha kata mereka, dan mereka lah golongan yang akan memasuki syurga. Jadi ada 12 golongan, semua kata Nabi masuk neraka, yang lah ada masuk syurga Allah. Mungkinlah kita katakan, kita dah bahas sebelum ni kan, cerita berkaitan dengan bab tak solat ni ke apa semua ni, golongan-golongan tadi ni, tapi dia orang ni tak menyekutukan Allah, tak sekutukan Allah. Allah still Tuhan. Tapi kamu ni semayang lewat, zakat tak buat, makan anak yatim, kena bakar juga oleh api neraka. Berapa ribu tahun wallahu alam, tetapi atas kerana kamu tak pernah menyekutukan Allah, last ending masuk syurga juga. Tetapi jangan kita kata tak apalah ustaz kan, masuk syurga juga kan. Jangan kan, kita ni ini api neraka ni bukan api dapur rumah, belakang rumah kita ni, bukan, ini api neraka. Jadi jangan kita rasa benda tu mudah aja. Jadi inilah golongan-golongan yang akan diassemblikan oleh Allah, umat Nabi, 12 golongan. Dan kita doalah kepada Allah Ta'ala agar kita termasuk dalam golongan yang terakhir, iaitulah golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak membuat apa-apa yang dibuat oleh 11 golongan yang tadi itu. Saya kira cukup sekadarnya kan, waktu isyak pun dah masuk. Mudah-mudahan mendapat istifadah. Dan insya-Allah tajuk yang seterusnya nanti kita akan bahaskan pada kesempatan yang akan datang, ialah kaitan dengan pada mahsyar juga, ialah mereka yang akan memasuki peristiwa di pada mahsyar, apa yang akan berlaku selain daripada golongan tadi itu. Selain itu, apa yang akan berlaku di pada mahsyar nanti kita akan bahaskan pada kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.